Tajuk-tajuk kita ambil. Letak tajuk molek. Bawa orang baca suka. Rahsia Nabi ketika lahir. Tengok. Apa rahsia? Nantilah tunggu kita baca. Baik, kita nak tahu pula bagaimana isi kitab ini dikumpul. Ini penting bila kita belajar kitab. Kata pengarang, metodologi saya dalam penulisan kitab ini. Apa cara dia? Tuan pengarang kita tulis ada 8 perkara. Yang pertama, saya berusaha untuk menelusuri hikmah-hikmah dan rahsia-rahsia yang terkandung dalam cerita-cerita berkaitan dengan Nabi SAW dalam sirah baginda. Bermula daripada khabar gembira kelahiran Nabi SAW sehinggalah tragedi kewafatan baginda yang sangat menyedihkan hati. Serta dalam ciri-ciri istimewa baginda, ibadahnya, jihadnya, peperangannya, urusan Nabi SAW dengan para isterinya, serta kepribadian Nabi SAW yang mulia. Saya tidak menyebutkan tentang hikmah-hikmah dan rahsia-rahsia yang diambil daripada sabda-sabda Nabi SAW yang tidak berkaitan dengan diri baginda yang mulia. Kerana itu, merupakan satu lapangan yang amat luas yang penghujungnya pada tidak mampu dicapai oleh sang helang. Pena-pena para ulama yang hebat sentiasa menyampaikan kepada kita hujan yang lebat dan cawan yang melimpah tentang objektif dan rahsia syariat. Semoga Allah mengganjari mereka dengan ganjaran yang baik. Kitab ni dia ada sastra sikit bahasa dia dah. Yang kedua, memilih hikmah dan rahsia yang nampak jelas kekuatan dan keindahannya. Jadi kita tahu baca-baca, pok ni nampak sedap, ambil. Dan meninggalkan apa yang menampakkan sifat melampau dan keterlaluan. Ini penting ni. Sebab itulah anda tengok ada setengah penulis ni, apa dia lah, dia nak cerita tentang rumah tangga Nabi, asam garam ke, asam manis ke. Kadang-kadang benda-benda tu tak perlu dipublikkan kepada orang. Sebab akan menimbulkan salah faham. Geng-geng liberal ni akan salah faham. Jadi ada benda yang tak perlu didedahkan kepada semua orang untuk penuntut ilmu. Naam. Tujuannya adalah untuk saya menyerap faedah-faedah hikmah itu dan kehalusan ilmu pengetahuan tentangnya yang meningkatkan ketenangan jiwa dan mencerahkan mata hati dengan cahaya yang terang benderang. Kita memohon perlindungan Allah daripada berpegang dengan pendirian falsafah atau kata-kata golongan mistik atau pandangan yang tidak punya dalil syar'i. Bahkan faedah-faedah ini diambil daripada petunjuk syariat dan isyarat daripada Al-Quran dan Sunnah yang masing-masing menyokong antara satu sama lain. Yang ketiga, memberikan tajuk kepada topik yang mana hikmah-hikmah dan rahsia itu diambil. Tajuk-tajuk kita ambil. Letak tajuk molek. Bawa orang baca suka. Rahsia Nabi ketika lahir. Tengok. Apa rahsia? Nantilah tunggu kita baca. Yang keempat, menyusuli tajuk perbincangan dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang daripadanya rahsia dan hikmah diambil. Agar jelas cara rahsia dan hikmah itu diambil setelah itu. Yang kelima, meringkaskan kenyataan para alim ulama tentang rahsia dan hikmah, khabar-khabar yang berkaitan dengan Nabi SAW, kemudian dinyatakan sumber rujukan kenyataan. Mana kalau dalam kitab ulama ni panjang, Tuan Syekh kita ringkas, ambil isi je. Kalau kita nak baca semua, panjang weh. Tak larat. Hari ni pun isi dia pun besar ni dah kitab. Yang keenam, sekiranya anda tidak jumpa sumber bagi hikmah dan rahsia nyatakan, maka ia datang daripada lintasan fikiran saya. Setiap orang tu Allah Ta'ala beri rezeki pada dia, dibukanya Futuh Al-Arifin, dia mikir, dia pun tulis. Yang perlu disampaikan kepada seorang yang bijaksana lagi mulia, sama ada dia akan menerimanya dengan baik atau menolaknya dengan penuh kesantunan. Allah lah yang mengurniakan kejayaan dan dialah tempat pertolongan yang dipinta. Yang ketujuh, sekiranya hadis yang dibawa itu terdapat dalam As-Sahihaini, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, atau salah satu daripada dua sumber ini, maka memadai untuk saya sekadar menyatakan bahawa ia datang daripada sumber ini. Bukhari, Muslim. Cukuplah. Melainkan sekiranya sumber ambilan hikmah tersebut diambil daripada lafaz tambahan di luar daripada Sahih Bukhari Muslim, maka saya akan menyatakan sumber lafaz tambahan tersebut. Yang ke-8, sekiranya hadis yang dibawa itu bukan daripada Sahih Bukhari dan Muslim, saya akan menyatakan sumbernya dan menyusulinya dengan pandangan para ulama hadis, sama ada ulama zaman dahulu atau zaman sekarang, tentang darjah hadis tersebut. Hadis ini sahih ke tak sahih, kita akan nyatakan di situ.